Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Baik, bertemu lagi kita pada video yang seterusnya pada hari ini. Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan sihat sentiasa. Okey. Baik, hari ini kita pergi kepada tema yang sama lagi, beringat supaya selamat. Okay, untuk tajuknya hari ini kita pergi kepada tajuk angsa putih nenek. Angsa ni adalah sejenis haiwan, burung, iaitu angsa. Burung yang mampu terbang, tak mampu terbang. Baik, yang ada buku teks, kalau minggu ni awak dah ada buku teks, awak boleh pergi kepada halaman 21. Kalau tak, nanti cikgu akan share satu link, satu pautan di bawah video ni. Kalau yang tak ada buku teks, bolehlah download pada link tersebut melalui Telegram. Kalau tak ada, tak apa. Tengok pada video ini sahaja pun sudah mencukupi. Baik, kita terus kepada pembelajaran kita, iaitu angsa putih nenek. Angsa. Okay, kalau lihat pada gambar, yang tak kenal angsa, ni rupa bentuk angsa. Okay, angsa ni biasanya warna dia putih kan. Okay, dia bagi kat sini satu petikan yang berbentuk cerpen. Okay, cerpen. Cerpen ni maksudnya cerita pendek. Okay, cerita yang pendek saja. Okay, cerpen . Baik, kita tengok sama-sama. Okay, awak boleh baca dan cikgu akan baca juga. Awak baca sendiri di rumah. Baik, kita mulakan. Sepanjang perjalanan ke kampung, Sufian sudah terbayang kehijauan sawah padi, anak sungai dan pokok rambutan gading di halaman rumah usang nenek. Baik, Sufian ini ialah watak utama bagi cerita pendek angsa putih nenek ni . Okay, pokok rambutan gading. Pokok rambutan gading ni adalah sejenis pokok rambutan, kalau awak tahu, dia warna dia special, warna kuning. Itu rambutan gading. Rambutan gading . Senyuman nenek yang manis itu sudah terukir di matanya. Rindunya kepada nenek. Terasa lambatnya kereta yang dipandu oleh ayah. Kata orang, lambat macam kura-kura. Ibu selalu berpesan, biar lambat asal selamat. Okay. Frasa biar lambat asal selamat ini ialah peribahasa. Okay, biar lambat asal selamat. Tiba sahaja di pekarangan rumah nenek, Sufian terus berlari memanjat tangga usang rumah nenek. Okay, rumah nenek ni yang dikata usang, maksudnya dah lama. Usang ni maksudnya lama, tangga yang sudah lama. Okay. Nenek, panggil Sufian kuat. Okay, Sufian ni panggil nenek dia. Kelihatan nenek muncul di muka pintu dengan senyuman bahagia. Wah, sudah sampai cucu nenek. Okay, nenek dia cakap. Dah sampai dah cucu dia. Segalanya indah belaka jika bertamu di rumah nenek Siah. Okay, nenek dia bernama Siah. Okay, bertamu ni maksudnya tinggal lah. Okay, duduk di rumah nenek. Okay. Nenek memang memanjakan cucu sulungnya itu seperti menatang minyak yang penuh. Okay. Maksudnya kat sini cucu sulung ni Sufian lah. Okay. Sufian ni cucu sulung dia. Okay. Cucu ni maksudnya grandson. Okay. Grandson. Cucu sulung. Okay. Ada lagi, tambah lagi peribahasa kat sini, seperti menatang minyak yang penuh. Bukan menatangnya maksudnya mencarut. Dia ialah peribahasa. Maksudnya peribahasa ini sayang sangat-sangat sayang. Okay? Sayang sangat cucu dia ni. Selepas menikmati hidangan tengah hari gulai ayam kampung nenek, Sufian meninjau-ninjau di belakang rumah nenek. Okay, dah habis makan, dah kenyang, dah makan gulai ayam kampung, dia pergi belakang rumah nenek dia. Okay. Sufian cakap lagi, "Nek, masih pelihara angsa putih itu?" Okay, tanya Sufian. Sufian tanya. "Ya, Pian. Angsa inilah yang menjadi peneman nenek," ujar nenek Siah. Okay, nenek dia cakap, angsa ni je yang teman dia di rumah dia. Okay. Sambung lagi. Sufian teringat kembali peristiwa 3 tahun yang lalu. Setiap kali pulang ke kampung, pasti ada sesuatu yang mengganggu keseronokan Sufian menjelajah kampung neneknya itu. Okay. Bila dia balik kampung, tiap kali balik kampung, kalau ada balik kampung je, dia akan diganggu lah.
Nak seronok je kena ganggu dengan angsa. Peristiwa dia berlari pantas seperti kilat semasa diserang oleh angsa nenek terasa lucu sekali. Dia pernah kena kejar dengan angsa dia. Wajahnya ketika itu pucat seperti mayat. Dia takut kena kejar. Amir dan Yusof yang kurus macam lidi pasti tidak mahu bertandang ke rumah nenek jika angsa kesayangan nenek itu berkeliaran di halaman rumah nenek. Amir dan Yusof ni dia tak nyatakan secara khusus siapa, tapi bagi cikgu Amir dan Yusof ni mungkin adik dia. Amir dan Yusof ni takutlah sebab kena kejar juga. Kena kejar juga dengan angsa. Rancangannya untuk bermain perang-perang pasti terganggu. Pernah juga Sufyan menyuruh nenek Siah menjual angsa itu, tetapi nenek enggan. Sufyan ni dia pernah suruh nenek Siah ni, nenek dia untuk jual angsa, tapi nenek dia tak nak. Ternyata angsa putih yang garang itu turut berjasa kepada nenek. Apa jasa dia? Apa yang angsa nenek ni berjasa sangat? Bunyi bising 3 ekor angsa pada subuh hari telah mengejutkan kami yang sedang diulik mimpi. Tiba-tiba kan malam-malam tengah tidur tu, subuh tu dia kata bunyi 3 angsa tu. Bunyilah bising. Angsa ni dia terkenal dengan sifat dia yang bising. Kalau kita tengah tidur boleh terkejut tidur sebab bising dia, bunyi dia yang bising. Rupa-rupanya seorang pencuri yang dikejar angsa berjaya ditangkap oleh Pak Longman, jiran nenek. Pencuri nak masuk rumah nenek dia kan. Lepas tu angsa kejar. Bila angsa kejar, pencuri tu lari kat rumah jiran nenek dia tu, Pak Longman ni tangkap pencuri tu. Sambung lagi. Kini baru Sufyan tahu tentang sebab nenek tetap memelihara 3 ekor angsa itu dengan baik. Sufyan dah sedar dah apa jasa apa yang telah angsa putih ni buat. Sangat berjasa. Dia boleh boleh ganti tugas sebagai jaga kan, boleh mengganti tugas sebagai pengawal keselamatan. Bunyi alam ni bunyi penggera bising kan, orang terkejut tidur. Rasa kasihnya juga tumpah kepada angsa nenek yang putih macam kapas. Besar sungguh jasa angsa putih nenek. Angsa putih nenek ni sangat berjasa. Inilah secara ringkas cerita pendek angsa putih nenek. Kita pergi kepada fokus utama yang kita mahu lihat hari ini. Yang ini secara ringkas saja petikan tu. Baik, kita pergi kepada slide seterusnya, perbandingan semacam. Perbandingan semacam. Dalam petikan tadi ada banyak yang telah kita jumpa perbandingan semacam. Di hujung slide nanti kita akan buat latihan lah. Baik, apa itu perbandingan semacam? Perbandingan semacam ialah sejenis bahasa kiasan yang menunjukkan sifat, keadaan seseorang atau sesuatu benda secara perbandingan. Dia nak membandingkan sifat, keadaan seseorang atau sesuatu benda, nak buat perbandingan. Dia nak buat perbandingan. Sekejap lagi kita tengok. Perbandingan semacam umumnya digunakan dengan perkataan macam, seperti, bagai dan laksana. Dia biasanya perbandingan semacam ni di tengah-tengah dia guna perkataan macam, seperti, bagai dan laksana. Biasanya ada 4 perkataan ni lah kalau kita nak tahu dia tu bahasa kias perbandingan semacam ke tak. Sambung lagi. Secara umumnya perbandingan semacam ni membandingkan sifat dengan sesuatu. Sifat ni sifatlah, sifat manusia ke, sifat binatang ke, apa saja sifat dengan sesuatu. Contoh contoh perbandingan semacam ni, dia membandingkan sifat adil. Adil ni apa? Adil ni orang yang adil lah, orang yang telus, orang yang tulus, yang kerja dia dia betul. Dia betul, dia tak ada berat sebelah. Itu adil. Dia membandingkan sifat adil dengan hakim. Contohnya di bawah, adil macam hakim. Sifat adil. Adil ni ialah sifat. Membandingkan sifat adil ni dengan hakim. Dia menggunakan perkataan macam.
adil macam hakim. Okay, kalau perasan dalam petikan tadi ada banyak perbandingan semacam. Okay, adil macam hakim ni seingat cikgu rasanya tak ada dalam petikan tadi. Okay, ni contoh saja. Kita tengok lagi contoh apa lagi contoh perbandingan semacam. Okay, ni sepintas lalu saja sebenarnya perbandingan semacam ni terlalu banyak. Banyak sangat perbandingan semacam. Ni contoh saja. Okay, contohnya adil macam hakim, angkuh macam merak, bebas macam burung, berani macam harimau atau singa, berat macam batu, besar macam gajah, bijak macam pendeta, bodoh macam kerbau atau lembu, bulat macam bola, busuk macam bangkai atau tahi. Bangkai ni benda yang dah mati, haiwan ke? Haiwan lah, okay? Haiwan kita sebut bangkai lah. Manusia kita tak sebut bangkai lah kan, kita sebut mayat kan. Okay, bangkai ni haiwan lah, okay? Bangkai atau tahi. Cantik macam bidadari atau bunga, cepat macam kilat, cerah macam siang. Okay, kalau perasan di hadapan ini, di hadapan perbandingan semacam ni, semuanya ialah sifat. Okay, semua sifat. Adil, angkuh, bebas, berani, berat, besar, bijak, bodoh, bulat, busuk, cantik, cepat, cerah. Okay, semuanya adalah sifat. Tetapi di belakang dia pula, dia membandingkan sesuatu ni, di belakang dia tak semestinya orang, tak semestinya haiwan. Dia ada juga benda kan, bola benda. Kilat ni bukan benda, dia kata nama juga, tapi kita tak boleh sentuh. Siang, okay, bola, gajah, haiwan, batu, benda, okay, dan sebagainya. Okay, ini adalah contoh perbandingan semacam. Sekiranya awak jumpa perkataan yang dia guna macam, seperti, bagai tadi, yang ni macam, itu adalah perbandingan semacam. Okay, kita terus kepada kita punya hari ni lah, latihan hari ni. Okay, latihan kita hari ni. Okay, arahan dia. Okay, awak boleh berhentikan video ni, awak pause, awak tengok arahan dia. Alhamdulillah. Okay, cikgu sendawa, minta maaf kalau dalam video cikgu ada sendawa ke apa kan. Memang cikgu tak dapat nak tahan. Memang ada angin sikit. Okay. Okay, arahan ya. Okay, ni adalah latihan awak. Baik, yang pertama, kenal pasti perbandingan semacam yang terdapat dalam cerita Angsa Putih Nenek di sebelah. Okay, di sebelah ni. Okay, kenal pasti. Cuba cari. Okay, kita tengok sama-sama sekejap. Ni contoh saja. Kita tengok sekejap. Sepanjang perjalanan ke kampung, Sufian sudah terbayang kehijauan sawah padi, anak sungai dan pokok rambutan gading di halaman rumah usang nenek. Senyuman nenek yang manis itu sudah terukir di matanya. Rindunya kepada nenek. Terasa lambatnya kereta yang dipandu oleh ayah. Kata orang, lambat macam kura-kura. Okay, kan cikgu cakap tadi dia guna perkataan macam. Okay, lambat macam kura-kura. Sifat lambat ni dia membandingkan dengan haiwan kura-kura. Okay, jadi ini ialah contoh jawapan dia. Jadi nombor 1 awak tulis lambat macam kura-kura. Okay, itu untuk arahan nombor 1. Okay, kenal pasti perbandingan semacam yang terdapat dalam cerita Angsa Putih Nenek di sebelah. Okay, jadi contohnya kat sini cikgu guna yang tadi cikgu bagi contoh. Adil macam hakim. Okay, apa lagi kalau awak jumpa tadi. Okay, ni contoh. Ni tak ada dalam sebelah ni. Yang ada nombor 1 dia lambat macam kura-kura. Okay, arahan yang kedua. Jadi kat sini ada dua latihan. Yang pertama tadi kenal pasti, cari perbandingan semacam. Yang kedua, bina dialog menggunakan perbandingan semacam tersebut. Okay, perbandingan semacam. Okay, bukan perbandingan tersebut. Perbandingan semacam. Cikgu tertinggal. Okay. Okay, bina dialog menggunakan perbandingan semacam tersebut. Okay, awak dah jumpa. Contoh awak jumpa dalam ni ada 5. Okay, ada 6. Ada 7. Okay, awak jumpa 5, buat 5. Okay, buat 5 atau buat 6 lah. Okay, kalau awak rasa setakat dapat buat 2 je tak apa. Buat macam mana kan? Okay, awak buat sebanyak yang boleh. Okay, ni contohnya. Cikgu guna orang yang sama saja, Ali dengan Abu juga macam video-video sebelum ni.
Okey, bina dialog menggunakan perbandingan semacam tersebut. Contohnya, okey, ni dialog Dialog ni bentuk ni adalah bentuk dialog antara Ali dan juga Abu. Okey, contohnya, Abu, kamu mahu ke mana ni? Cepat macam. Okey, dia guna perbandingan apa? Cepat macam apa? Okay, ni contoh saja. Kalau awak jumpa tadi lambat macam kura-kura, awak tukarlah kat sini. Abu, kamu mahu ke mana ni? Lambat macam apa? Okay, ni kalau ikut kepada kesesuaian ayat. Okay, kalau rasa tak sesuai, janganlah gunalah ayat lain. Okay, yang ni contoh saja. Okay, cepat macam kilat ni contoh. Abu, kamu mahu ke mana ni? Cepat macam kilat. Ini yang cikgu guna. Okay, Abu pula jawab, kamu tahu sajalah sekarang ni dah lewat. Aku takut balik lewat sebab ayah aku garang macam singa. Garang macam harimau. Okay, ni adalah perbualan antara Ali dan juga Abu. Ada lagi bawah tu, awak sambung lagi sebanyak yang boleh. Ni dua saja yang cikgu buat sekadar contoh sahaja. Ini contoh saja. Ali Abu, Ali Abu, Ali Abu, Ali Abu. Sebanyak yang boleh. Kalau setakat dapat buat 4 je, tak apalah. Okay. Dapat buat 4 lah. Dapat buat 6 lagi bagus. Dapat buat 8 lagi bagus. Okay. Okay, ni contoh saja. Okay, cikgu rasa sampai situ saja. Okay. Okay, nanti cikgu akan share pautan atau link kepada buku teks digital. Okay, kalau minggu ni tak dapat lagi buku teks, awak tekan saja di bawah video ni. Di bawah ini cikgu akan bagi link Telegram. Okay, link Telegram kepada buku teks bahasa Melayu dan juga buku-buku teks lain lah. Okay, setakat itu saja. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya.